Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Salam sejahtera, pembuka bicara. Salam keluarga Malaysia diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Ganisan Kawari, selaku moderator bagi sesi 3 bagi pembentangan PLC, Convention Penyelidikan, R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau lebih dikenali sebagai KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran 5. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan PLC hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Jeffrey bin Mat Yasim alias Mat Yaman. Sebagai pembuka tirai, marilah kita sama-sama mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan Boom Boom Share yang diketuai oleh Nur Aisyah binti Safi'i dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan kertas kajiannya yang bertajuk Let's Share Digitally, Memantapkan Pembelajaran Kendiri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan akan menerangkan PLC bertajuk Let's Share Digitally, Memantapkan Pembelajaran Kendiri. Kami dari kumpulan Boom Boom Share daripada saya, Nur Aisyah Syafi'i sebagai ketua kumpulan, Nur Aslina binti Abu Sama, Heng Mui Kim, Nur Rizalina Muhammad dan Rosita Abdul Halim sebagai ahli. Kami terdiri daripada 5 orang pensyarah perakaunan, di mana sesi perkongsian pengajaran dan pembelajaran adalah khusus kepada perakaunan pengurusan bagi kaedah penyampaian PDP yang berbeza, tetapi masalah kami adalah lebih kurang sama antara pensyarah. Untuk mengatasi masalah yang telah dikenal pasti, saya telah berkongsi kaedah PDP yang dilaksanakan dalam kelas A1T2 seramai 25 orang pelajar, iaitu menggunakan rakaman video pengajaran yang dinamakan Let's Share Digitally. Let's Share Digitally adalah merupakan rakaman video pengajaran dalam kelas secara Google Meet dan dikongsikan kepada pelajar selepas kelas. Berdasarkan dapatan, didapati Let's Share Digitally dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam khusus perakaunan pengurusan dan kami kongsikan dalam sesi perkongsian kepada bakal unit dan jabatan. Masalah dikenal pasti berdasarkan daripada markah kuis topikal atau ujian pra dilaksanakan di mana sebanyak 24% atau 6 orang pelajar mendapat markah minimum 70% ke atas. Ujian ini dilaksanakan setelah pensyarah menjalankan PDP menggunakan medium Google Meet tanpa video rakaman. Temu mobile juga dijalankan untuk mengenal pasti lebih terperinci masalah pelajar yang mendapat markah minimum 70% ke bawah. Antaranya adalah tidak hadir ke kelas disebabkan oleh kesihatan, talian internet tidak stabil, data internet terhad di mana pelajar berkongsi komputer dan tidak faham disebabkan oleh sering terkeluar daripada Google Meet. Objektif kajian yang pertama, pelajar dapat menjawab soalan perakaunan pengurusan dalam tempoh 30 minit dan mendapat markah sekurang-kurangnya 70%. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya 80% pelajar dapat mengakses rakaman video pengajaran Let's Share Digitally melalui saluran YouTube yang dikongsikan oleh pensyarah. Rancangan tindakan kami yang pertama, kami mulakan dengan penyampaian pengajaran dan pembelajaran di kelas tutorial diikuti dengan perbincangan dan refleksi tugasan tutorial serta merancang tindakan. Seterusnya, kami menjalankan ujian pra dan analisis data setelah perbincangan. Kemudian, kami memuat naik Let's Share Digitally dan menjalankan ujian post dan analisis data. Diikuti dengan memuat naik pautan YouTube Let's Share Digitally dan melaksanakan ujian post 2 dan analisis data. Dan akhir sekali, sesi perkongsian guru. Untuk pelaksanaan, kami mulakan dengan ujian pra di mana pelajar diuji selepas PDP secara Google Meet. Diikuti dengan Let's Share Digitally, bermaksud pensyarah akan berkongsi video yang dirakam kepada pelajar sebagai pembelajaran kendiri. Ujian pos 1 akan dilaksanakan untuk menguji pelajar setelah menggunakan Let's Share Digitally sebagai pembelajaran kendiri. Seterusnya, rakaman video PDP Let's Share Digitally akan dimuat naik ke saluran YouTube untuk mendapat pautan. Dan setelah pelajar
Menggunakan lecture digitally, menggunakan saluran YouTube, pelajar akan diuji. Dan akhir sekali, sesi perkongsian guru antara unit dan jabatan. Hasil dapatan dan penemuan bagi cycle 1 di mana perbandingan antara ujian pra dan ujian pos 1 telah dibuat, dan hasil dapatan mendapati ujian pra grade A 12% iaitu 3 orang, manakala ujian pos 1 grade A 44% iaitu 11 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 32% pelajar mendapat grade A. Hasil dapatan dan penemuan bagi cycle kedua iaitu lecture yang digunakan YouTube, di mana perbandingan antara ujian pos 1 dan ujian pos 2 didapati grade A pelajar ujian pos 1 44% 11 orang, manakala untuk ujian pos 2 grade A 76% iaitu 19 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 32% pelajar mendapat grade A. Kajian yang pertama iaitu pelajar dapat menjawab soalan perakaunan perumusan dalam 30 minit dan mendapat markah 10.70% telah pun dapat dicapai. Interpretasi hasil dapatan daripada soal selidik didapati tahap akses rakaman video Let's Share Digitally ialah 70%, manakala tahap akses rakaman video Let's Share Digitally melalui saluran YouTube ialah 95%. Terdapat kenaikan sebanyak 25%. Ini merupakan pencapaian bagi objektif kedua iaitu sekurang-kurangnya 80% pelajar dapat mengakses rakaman video pengajaran Let's Share Digitally melalui saluran YouTube yang dikongsikan oleh pensyarah. Kongsian antara rakan pensyarah dalam unit perakaunan telah dilakukan pada 14 Mac 2022. Penyebar luasan perkongsian seterusnya dilakukan antara rakan pensyarah intra-jabatan sastra ikhtisas dan sains sosial menggunakan medium Google Meet. Perkongsian antara pensyarah intra-jabatan dilakukan secara bersemuka. Seterusnya, penyebar luasan juga dibuat antara pensyarah dan pelajar menggunakan Google Meet. Hasil dapatan daripada sesi perkongsian guru didapati pada cycle 1, ujian pra grade A 4% iaitu seorang, ujian pos 1 grade A 30% 7 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 26% pelajar mendapat grade A. Hasil dapatan daripada sesi perkongsian guru untuk cycle kedua, ujian pos 1 grade A 30% 7 orang, ujian pos 2 grade A 91% iaitu 21 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 61% iaitu pelajar yang mendapat grade A. Terbukti, pelajar dapat menjawab soalan dalam perakaunan perumusan dalam masa 30 minit dan mendapat markah sekurang-kurangnya 70%. Berdasarkan semua kajian dan juga data tadi, dapatlah dirumuskan bahawa rakaman video pengajaran Let's Share Digitally dalam saluran YouTube dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik perakaunan perumusan. Sesi perkongsian guru ini bermanfaat untuk pensyarah berkongsi strategi yang digunakan untuk memastikan pelajar belajar dan memantapkan pembelajaran kendiri, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, memastikan pencapaian pelajar dan mewujudkan kerjasama di kalangan pensyarah. Itu sahaja daripada kumpulan kami.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua, iaitu EasyLog, yang diketuai oleh Hazmiza binti Halim dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Sweep the Lock, Teacher Sharing Session. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan EasyLog dari Unit Matematik KMNS akan membentangkan tajuk PLC kumpulan kami iaitu Swap the Lock. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Puan Ong Kim Eng, Puan Hazmiza Halim, Puan Apanizawati Abdul Ghani dan saya sendiri Puan Idayati Muhammad Arif. Isu yang menjadi topik perbincangan kami adalah isu di kalangan guru dan pelajar. Dari sudut pandangan guru, pelajar hanya menghafal tanpa memahami apa itu logaritma dan guru tidak tahu apakah kaedah yang lebih mudah untuk menerangkan hubungan antara indeks dan logaritma. Dari sudut pelajar pula, pelajar tidak tahu menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan logaritma dan indeks. Mereka beranggapan ianya susah, keliru, kurang yakin dan takut sehingga hilang minat untuk mempelajari ilmu logaritma dan indeks. Kemahiran asas logaritma perlu dikuasai oleh pelajar supaya mereka boleh memahami topik-topik yang berkaitan dengan lebih baik. Berdasarkan pemerhatian dan ujian-ujian ringkas yang dilakukan di dalam kelas, didapati kebanyakan pelajar lupa dan tidak faham untuk menukarkan logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya. Tujuan kami membentuk kumpulan PLC ini adalah untuk berkongsi kaedah yang paling berkesan di kalangan ahli kumpulan supaya proses penukaran logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya dapat diajar dengan mudah kepada para pelajar. Alat kolaboratif yang kami gunakan adalah Teacher Sharing Session dan strategi yang kami gunakan adalah sesi perkongsian masalah dan pengajaran di kalangan guru mengenai penukaran bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya. Beberapa sesi perjumpaan telah dibuat di kalangan ahli kumpulan, bermula daripada perkongsian masalah, pembentukan kumpulan, perkongsian kaedah pengajaran sehinggalah dapatan persetujuan hasil perkongsian. Objektif kami terbahagi kepada dua iaitu objektif kepada guru dan objektif kepada pelajar. Objektif terhadap guru memilih kaedah pengajaran yang paling berkesan dan menggunakan model atau alat bantu mengajar atau aplikasi digital. Manakala objektif terhadap pelajar untuk menukar bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya dengan betul, mudah dan cepat, menyelesaikan soalan yang melibatkan penukaran bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya untuk topik-topik yang lain. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada pelajar program sistem 2 semester iaitu SDS Modul 2 dan sampel yang kami uji adalah seramai 5 orang. Berikut adalah perancangan sesi perkongsian kami. Semua ahli kumpulan menunjukkan kaedah pedagogi pengajaran penukaran bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya di dalam kelas. Daripada 4 orang ahli kumpulan, seramai 2 ahli kumpulan menyatakan mereka hanya menggunakan kaedah tradisional iaitu chalk and talk yang hanya menerangkan setiap langkah menggunakan pen marker dan papan putih di dalam kelas. Manakala 2 lagi ahli kumpulan menyatakan bahawa mereka telah mewujudkan satu kaedah yang lebih mudah dan berkesan iaitu swap the lock menggunakan model papan putih kecil di samping menggunakan aplikasi Kahoot. Ini ialah contoh di mana kaedah chalk and talk dilaksanakan sebagai amalan yang biasa di dalam kelas. Ini adalah dapatan asal dan sampel kertas ujian pra pelajar sebaik sahaja kaedah chalk and talk dilakukan. Pelajar masih gagal dan tidak dapat menukarkan bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan juga sebaliknya. Terdapat 4 masalah utama yang dikesan hasil daripada ujian pra yang dilakukan iaitu sebanyak 60% pelajar tidak memahami dan tidak tahu bagaimana menukar bentuk logaritma kepada indeks dan sebaliknya. Pelajar mengambil masa yang lama untuk menjawab, 40% pelajar tidak yakin dan teragak-agak untuk menjawab, seterusnya sukar untuk mengingati konsep indeks dan log. Ini adalah kaedah yang diguna pakai oleh 2 ahli kumpulan kami iaitu kaedah swap the log. Guru menerangkan bagaimana kaedah ini dilakukan kepada pelajar kemudian dikongsi bersama guru-guru yang lain. Di dalam kaedah swap the log ini terdapat 2 penukaran iaitu penukaran indeks kepada log dan penukaran log kepada indeks. Penukaran indeks kepada log daripada A kuasa X sama dengan B akan menjadi log B asas A sama dengan X, di mana asas A dalam indeks akan menjadi asas kepada log, manakala kedudukan X dan B akan bertukar tempat atau swap menjadi log B asas A sama dengan X. Untuk penukaran log kepada indeks pula, log asas A akan menjadi indeks asas A manakala B dan X bertukar kedudukan.
Pelajar dikendaki menjawab ujian pasca selepas kaedah swap the log dipelajari. Hasil dapatan kami, kesemua pelajar yang diuji dapat menjawab dengan cepat dan betul. Ini adalah jadual markah piawai pelajar mengikut grade yang kami gunakan. Berikut adalah perbandingan keputusan ujian pra dan pasca. Didapati keputusan pelajar meningkat dan terdapat kemajuan yang ketara selepas kaedah swap the log diperkenalkan kepada pelajar. Pada keseluruhannya, di dalam ujian pra terdapat 60% pelajar gagal, tetapi di dalam ujian pasca, kesemua pelajar berjaya mendapat grade A. Kaedah swap the log mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya, pelajar mampu melakukan penukaran bentuk logaritma kepada bentuk indeks dan sebaliknya dengan mudah, membantu pelajar memahami konsep fungsi songsang antara indeks dan logaritma, pelajar dapat menjawab soalan dengan mudah, cepat dan betul, pelajar lebih yakin ketika menjawab soalan. Ini adalah di antara gambar-gambar dan aktiviti semasa sesi perkongsian dilaksanakan di kalangan guru di dalam kelas. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, untuk menjadikan sesi PDP lebih menarik, kami sepakat untuk menyelitkan elemen digital kuis menggunakan aplikasi Kahoot di dalam kelas dan juga secara dalam talian sebagai daya penarik untuk pelajar. Selain itu, kaedah swap the log disebarluaskan lagi melalui aplikasi TikTok. Kaedah ini bukan sahaja boleh dipelajari secara bersemuka di dalam kelas, tetapi ianya boleh dipelajari di mana-mana sahaja pelajar berada. Daripada keputusan perkongsian, didapati kelemahan kaedah chalk and talk kurang berkesan. Pelajar senang keliru, tidak faham dan sering lupa. Kesemua ahli kumpulan bersepakat dan bersetuju untuk memilih kaedah swap the log sebagai kaedah yang lebih baik kerana ianya lebih berkesan di mana pelajar mampu menyelesaikan soalan dengan mudah, cepat dan betul. Sebagai kesimpulannya, melalui sesi perkongsian ini, satu kaedah iaitu swap the log telah dapat dikongsi di kalangan guru dan pelajar melalui pembelajaran digital seperti TikTok di mana ramai pelajar mampu menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. Bukan sahaja pelajar, bahkan guru juga mendapat manfaat daripada pembelajaran yang lebih bermakna. Sekian sahaja daripada kumpulan kami EasyLog. Ingat log, ingat swap the log. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga iaitu The Most. Dijemput Ketua Kumpulan Nur Hidayah binti Hamid dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk menganalisa terhadap pendekatan pengajaran secara atas talian dalam proses keseimbangan pasaran wang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan The Most dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan tajuk PLC kami yang bertajuk menganalisa pendekatan pengajaran secara atas talian dalam proses keseimbangan pasaran wang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pensyarah iaitu saya sendiri Nur Hidayah binti Hamid, Hong Hui Ling dan juga Muhammad Syahrul bin Kasim. Mod PLC kami adalah video kritik. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan. Rakaman pengajaran secara atas talian telah dilakukan melalui Google Meet dan aspek yang dikongsi untuk dianalisa adalah pendekatan pengajaran yang digunakan oleh pensyarah. Okey, pendekatan demonstrasi secara eksplisit, penggunaan warna dan keupayaan pensyarah untuk mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Ini dapat membantu proses asimilasi pelajar dan ia juga merupakan satu saluran maklumat yang berkesan kepada sistem kognitif dan ia dapat meningkatkan daya ingatan pelajar. Pensyarah melakar rajah keseimbangan pasaran dengan menggunakan pendekatan demonstrasi dan penggunaan warna dengan menggunakan OneNote. Lakaran rajah adalah lebih mudah dan juga cepat dan pensyarah dapat menggunakan pelbagai warna sebagai media instruksional yang berkesan. Seterusnya, fokus isu permasalahan PDP secara atas talian adalah pelajar tidak dapat memberi tumpuan, cepat merasa bosan dan tidak fokus. Ini kami perolehi daripada maklum balas pensyarah yang mana semasa PDP berlangsung, pensyarah bertanya dan memanggil pelajar tetapi tiada respon daripada pelajar. Jadi, objektif kami adalah untuk berkongsi teknik demonstrasi cara melakar rajah dan juga memberi pendapat berkaitan dengan pendekatan pengajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah untuk tujuan penambahbaikan. Kumpulan sasaran dan pensyarah yang terlibat adalah kelas 3A19 dan pensyarahnya adalah Nur Hidayah binti Hamid. Okey, bagi perancangan kami membincangkan yang pertama memilih rakan pensyarah dan kelas yang terlibat untuk rakaman. Kami juga membuat pemilihan topik iaitu topik proses keseimbangan pasaran wang yang mana topik yang kita pilih adalah topik yang mempunyai teknik untuk melakar rajah dan juga huraian. Okey, seterusnya kami menetapkan aspek yang akan dianalisa semasa rakaman berlangsung iaitu pendekatan demonstrasi dan juga penggunaan warna oleh pensyarah. Okey, bagi penambahbaikan, ini adalah pelaksanaan video kritik yang pada peringkat pertama, perancangan pelaksanaan VC dilaksanakan pada 28 Februari 2022. Pada peringkat yang kedua, rakaman melalui Google Meet dilaksanakan. Peringkat yang ketiga, kami memuat naik rakaman tersebut ke dalam Google Classroom Unit Ekonomi iaitu GC Teacher Sharing di mana para pensyarah boleh melihat dan menganalisa video pada bila-bila masa. Dan peringkat yang keempat adalah perbincangan semula berkaitan dapatan melalui Google Meet. Okey, hasil daripada dapatan. Okey, yang pertama, pensyarah telah berjaya mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Contoh, ini adalah konsep keseimbangan pendapatan negara daripada bab 2. Dan ini adalah bab 4, keluk permintaan dan juga keluk penawaran.
di mana pensyarah berjaya mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar dengan isi ataupun konten yang akan dipelajari. Okey, seterusnya ini adalah langkah melakar raja keseimbangan pasaran wang melalui pendekatan demonstrasi secara eksplisit langkah demi langkah, dan juga pensyarah berjaya menggunakan pelbagai warna bagi membezakan isi perenggan by perenggan. Okey. Dan ini adalah tools yang boleh digunakan oleh pensyarah dalam OneNote. Seterusnya, kita lihat rumusan dan juga analisis. Kami mendapati ada kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan adalah pensyarah berjaya mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Yang kedua, pensyarah berjaya mengaplikasikan pengajaran demonstrasi secara eksplisit, secara sistematik, dan pensyarah juga berjaya menggunakan pelbagai warna dalam membezakan isi-isi penting. Namun terdapat juga kelemahan, pensyarah mengajar sehala sahaja, pensyarah tidak menggunakan tools ruler semasa melakar raja, dan suara pensyarah kurang berkualiti. Cadangan penambahbaikan, pensyarah boleh meneroka penggunaan fungsi-fungsi dalam OneNote. Yang kedua, menjalankan pengajaran secara dua hala, iaitu mengadakan sesi soal jawab, perbincangan supaya pelajar dapat terlibat secara aktif semasa PDP, dan pensyarah juga boleh menggunakan pembesar suara yang lebih sesuai untuk suara yang lebih jelas. Okey, dan akhir sekali adalah perkongsian dan juga rumusan. Perkongsian ini adalah di peringkat unit, di mana kami melaksanakan wacana ilmu lah di peringkat unit. Okey, dan seterusnya sebagai rumusan, video kritik adalah satu kaedah yang berkesan dalam menganalisa proses pengajaran pensyarah bagi berkongsi dan membuat penambahbaikan bagi menjamin mutu pengajaran pensyarah. Secara tidak langsung, ia dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dan memberi tumpuan semasa PDP berlangsung. Okey, setakat itu saja. Sekian.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat, iaitu dari kumpulan Penta 5. Dijemput ketua kumpulannya, iaitu Syahidah Adila binti Muhammad Alba dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Penggunaan Mekanisme APS dalam menerangkan konsep mekanisme tindak balas kimia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini merupakan tajuk PLC kami, iaitu penggunaan mekanisme APS di dalam menerangkan konsep mekanisme tindak balas, dan mod PLC kami ialah mod video kritik. Saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan kami. Kami merupakan pensyarah kimia dari Kolej Matrikulasi Pahang dan kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Puan Nur Wahyuni Nazri, yang kedua saya iaitu Zulhairi Ahmad, Puan Syahidah Adila Muhammad Alba, Puan Rohaida Lydia Jali dan juga Puan Nur Arifah Ahmad Roslan selaku pensyarah yang merekod video untuk PLC kali ini. Abstract. Video kritik ini kami jalankan adalah untuk mengenal pasti ruang dan penambahbaikan amalan pengajaran bagi meningkatkan pemahaman pelajar di dalam menulis mekanisme tindak balas kimia menggunakan mekanisme APS dan pendekatan konstruktivisme. Pengenalan kepada video kritik kami, ini merupakan kajian lepas. Penggunaan teknologi membantu melancarkan proses PDP dengan lebih sistematik dan berkesan kepada para pendidik dan pelajar, iaitu Nur Adila Aziz dan Lai Wen Seng 2019. Dan menurut Ferland and Langworthy, pembelajaran bermakna menghendaki pelajar mencipta pengetahuan baru dan menyambungkan dunia sebenar menggunakan penguasaan alat digital dan perkongsian pembelajaran di antara pelajar dan pelajar dan di antara pelajar dengan pensyarah demi pembelajaran bermakna. Juga dari Ferland and Langworthy. Seterusnya, didapati kolaborasi melalui video kritik, kami pensyarah dapat berkolaborasi di dalam kumpulan secara ilmiah untuk menghasilkan PDP yang berkesan serta mampu meningkatkan pemahaman dan juga prestasi. Sini merupakan penyataan masalah untuk PLC kami. Isu-isu yang telah dihadapi ialah dari segi pemerhatian pensyarah didapati pelajar hanya menghafal tanpa memahami topik mekanisme dan mereka tidak memahami serta sukar untuk mengerti konsep mekanisme. Dan pelajar ini juga didapati tidak terlibat secara aktif di dalam PDP dan kebanyakan mereka hanya meniru jawapan rakan-rakan melalui soal selidik. Didapati kebanyakan mereka menyatakan topik ini adalah terlalu susah dan mereka sukar untuk memahami topik mekanisme. Dan seterusnya dari dapatan laporan kerja calon LKC PSPM peperiksaan semester program matrikulasi, kebanyakan pelajar ini kebanyakannya sangat bermasalah untuk menulis mekanisme. Dan objektif kajian kami terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemahiran pensyarah serta menambah baik amalan di dalam pengendalian sesi PDP dengan menggunakan bahan yang berasaskan digital, dan objektif khusus pula adalah untuk meningkatkan minat, fokus dan kefahaman pelajar mengenai konsep mekanisme tindak balas kimia di dalam kimia organik dengan menggunakan mekanisme APS. Rasional tindakan kami terdapat dua, iaitu yang pertama ingin memperbaiki amalan pembelajaran konvensional yang mungkin menjadi punca kepada permasalahan pelajar serta mewujudkan persekitaran pembelajaran bermakna bagi pelajar. Dan seterusnya, fokus utama kami adalah penggunaan ABM, iaitu mekanisme APS dan juga strategi penyampaian dan melalui cara dan teknik penyoalan. Berikut merupakan pelaksanaan PLC kami dan alat kolaboratif yang telah kami pilih iaitu video kritik, dan strateginya adalah rakaman video PDP yang telah dilakukan digunakan untuk membuat analisis serta memberi pendapat dengan bertujuan meningkatkan kefahaman ataupun membantu pensyarah dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Inovasi yang telah dilakukan di dalam PLC kami adalah penggunaan mekanisme apps dan juga smartboard dengan internet dan juga wifi, dan ahli pasukan kami terdiri daripada Puan Nur Arifah Ahmad Roslan sebagai pengajar, dan pengkritik terdiri daripada Puan Nur Wahyuni, saya, Zulhairi Ahmad, Puan Syahidah Adila dan juga Puan Rohaida Lydia. Dan tempoh masa yang telah kami lakukan adalah bermula daripada Februari sehingga Jun 2022. Dan kumpulan sasaran kami merupakan pelajar modul 1,
Kolej Matrikulasi Pahang dan toolkit yang kami gunakan adalah Borang Sarana VC Costa. Untuk pelaksanaan ini, kami telah melakukan sesi menonton video rakaman bersama-sama melalui Google Meet dan kami juga mengadakan sesi dialog secara bersemuka dan terdapat juga sesi dialog refleksi menggunakan kaedah Google Meet. Berdasarkan dapatan kajian, didapati pelajar yang mempunyai markah yang kurang daripada 50% sebelum menggunakan mekanisme apps adalah sangat tinggi. Jadi kita boleh tengok dari graf ini, untuk palang yang berwarna biru merupakan markah yang gagal, iaitu kurang daripada 50%. Dan setelah menggunakan mekanisme apps, peningkatan yang sangat ketara iaitu melebihi 80% ataupun grade A meningkat dengan mendadak, dan ini diwakili dengan menggunakan palang yang berwarna merah. Untuk refleksi PLC kami, objektif telah tercapai, dan refleksi juga kami telah lakukan melalui hasil dapatan kajian berdasarkan analisis yang telah ditunjukkan melalui graf tadi, dan didapati juga inovasi yang telah dilakukan adalah sangat berkesan dan impak kepada PDP adalah sangat baik dan kesesuaian alat kolaboratif iaitu video kritik. Dan kekuatan pada kajian kami adalah penerangan ini adalah jelas dan mudah difahami, dan perjalanan PDP sangat teratur. Respon kepada pelajar adalah aktif dan juga dapat memberikan contoh, pensyarah memberikan contoh yang sesuai kepada pelajar. Dan kelemahannya adalah dari segi masa, penggunaan internet yang kurang stabil, dan juga saiz aplikasi telefon pintar yang sangat besar dan interaksi pelajar dengan pelajar lemah yang kurang. Penambahbaikan yang boleh kami lakukan di sini adalah penglibatan pelajar telah dimaksimumkan dan pensyarah memberikan pautan video dan soalan tambahan kepada pelajar. Pemantuan pensyarah terhadap pelajar telah dipertingkatkan dan pensyarah membina aplikasi yang selari dengan silibus. Perkongsian amalan terbaik telah kami lakukan melalui perkongsian di saluran YouTube dan boleh didapati di link yang telah kami sediakan ini. Kesimpulannya, ke arah pembelajaran bermakna, aplikasi ini dapat membantu pelajar di mana sahaja mereka berada. PDP dapat dilakukan dengan cemerlang dan pensyarah sangat berinovatif, gaya bahasa dan teknik penyoalan yang betul, dan ini dapat meningkatkan minat pelajar dan juga peningkatan kefahaman pelajar berdasarkan bukti daripada ujian, markah ujian pasca dan pra, dan secara kesimpulannya, penggunaan teknologi dapat meningkatkan profesionalisme pensyarah dan objektif kajian telah tercapai. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima, iaitu EduThinker pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Siti Azlina binti Mahmud Sabri dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Video Interaktif, Integrasi YouTube dan Edpuzzle dalam pembelajaran subjek fizik secara non-face-to-face. Dipersilakan. Saya Siti Azlina binti Mahmud Sabri, wakil kepada kumpulan EduThinker. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Video Interaktif, Integrasi YouTube dan Edpuzzle dalam pembelajaran fizik secara non-face-to-face. Sebagai pengenalan, aktiviti PLC yang telah kami jalankan ini dapat mencapai 3 idea utama bagi aktiviti PLC yang terdapat dalam buku Kit PLC terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2019. Idea aktiviti PLC kolaborasi telah kami jalankan dengan 4 orang pensyarah fizik menggunakan alat kolaboratif sesi perkongsian guru TSS. Video interaktif yang telah kami hasilkan terbukti membantu pelajar dalam pembelajaran kendiri bagi semua tahap pelajar supaya semua pelajar dapat belajar mengikut perkembangan masing-masing. Sejurus itu, terbukti alat bantu mengajar yang telah kami hasilkan dapat meningkatkan pencapaian pelajar terutamanya dalam pelibatan dan minat belajar pada subjek fizik. TSS ini dilaksanakan sebanyak 5 kali perjumpaan di mana pada perjumpaan kedua terdapat isu-isu yang sama kami hadapi sepanjang menjalankan kelas dalam talian, iaitu pelajar tidak aktif semasa kelas Google Meet dan video YouTube yang kami bagi sebagai gantian kelas dalam talian juga gagal untuk memantau kemajuan pelajar sepanjang kelas dalam talian dan mereka tidak menonton video tersebut. Punca kepada permasalahan ini adalah kerana bahan pengajaran yang digunakan semasa kelas dalam talian dilihat kurang interaktif untuk pelajar membina kefahaman secara kendiri dan tiada ruang untuk mereka berkolaborasi dengan rakan kelas sepanjang kelas berlangsung. Perkongsian amalan terbaik dijalankan untuk memilih alat digital yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. 3 objektif yang telah kami keluarkan daripada sesi perkongsian ini yang kami ingin capai di akhir sesi perkongsian, iaitu kami ingin berkongsi kepakaran dan amalan terbaik pengajaran dan pemudah cara PDPC sesama rakan pensyarah bagi topik yang difokuskan dengan pengintegrasian teknologi digital terkini dalam memberikan pembelajaran bermakna. Keduanya, kami ingin mencadangkan alternatif pengajaran bagi subtopik Reflection and Refraction at the Spherical Surfaces kepada tenaga pengajar dalam mencapai keterlibatan pelajar secara dalam talian menggunakan video interaktif hasil integrasi YouTube dan aplikasi Edpuzzle. Dan seterusnya yang ketiga, membantu menarik minat pelajar dalam pembelajaran subtopik Reflection and Refraction at the Spherical Surfaces secara dalam talian menggunakan video interaktif hasil integrasi YouTube dan aplikasi Edpuzzle. Kami percaya pemilihan sesi perkongsian guru adalah alat kolaboratif yang terbaik bagi kami kerana ia adalah medium untuk perkongsian amalan PDPC dalam kumpulan secara ilmiah di mana ia memberi ruang kepada pensyarah menguji keberkesanan aplikasi digital sebagai alat PDPC dan ia mampu meningkatkan pemahaman dan potensi pelajar hasil perbincangan bersama ahli kumpulan. Di sini ditunjukkan ringkasan kepada perjumpaan yang telah kami adakan, iaitu pada perjumpaan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pemilihan aplikasi YouTube dan Edpuzzle adalah sangat tepat bagi kami untuk menyediakan video interaktif kerana aplikasi Edpuzzle itu sendiri dan YouTube percuma dan mesra pengguna, di mana aplikasi Edpuzzle mempunyai progress bar dan grid sangat bermanfaat kepada pensyarah. Pada perjumpaan ketiga, kami telah bersama-sama belajar untuk mengintegrasikan YouTube dan Edpuzzle di samping, menyunting video untuk menjadikan video tersebut interaktif. Soalan-soalan dan nota-nota penting diselitkan pada minit-minit tertentu video untuk mendapatkan maklum balas pelajar dan menjadikan interaksi dua hala antara pelajar dan guru. Perjumpaan keempat, kami melaksanakan ujian rintis bagi memastikan video yang kami sediakan sesuai untuk semua lapisan pelajar untuk belajar dalam masa 1 jam kuliah. Seterusnya, kami berbincang untuk melaksanakan kepada pelajar dengan menyediakan tugasan di Google Classroom. Aplikasi Edpuzzle ini juga sudah diintegrasikan ke laman Google Classroom dan memudahkan pensyarah untuk schedule post assignment mengikut kelas tanpa perlu mengimport pelajar ke dalam laman Edpuzzle. Masa kelas dalam talian ahli kumpulan dan kuliah berlangsung, pensyarah hanya perlu memantau dalam talian melalui progress bar dan juga setiap pelajar mempunyai interface seperti yang ditunjuk dalam video ini. Lepas 1 jam kuliah berlangsung, kami memberikan soalan-soal selidik kepada pelajar sasaran kami iaitu 25 orang pelajar daripada kelas yang terlibat
sebanyak 4 semester. Soalan tersebut merupakan soalan tertutup yang menggunakan skala Likert 1 hingga 5 dan juga soalan terbuka bagi mendapat pelajar mengenai video interaktif dalam ED Puzzle. Pada perjumpaan kelima, kami melakukan perjumpaan secara Google Meet untuk berkongsi hasil dapatan daripada 25 orang pelajar sasaran kami. Dan juga kami juga berkongsi refleksi masing-masing terhadap aktiviti yang telah kami jalankan ini. Hasil dapatan menunjukkan pelajar menyatakan pembelajaran mereka lebih menarik menggunakan video ini dengan min yang berada pada tahap yang tinggi, dan juga pelajar menyatakan mereka lebih minat kepada subjek fizik jika pengajaran dijalankan menggunakan video interaktif dalam aplikasi ED Puzzle. Dikongsikan juga maklum balas terbuka yang diberikan oleh pelajar di mana pelajar menunjukkan respon yang sangat positif terhadap video interaktif yang telah kami bina hasil integrasi YouTube dan ED Puzzle ini. Kumpulan juga menunjukkan bahawa aktiviti PLC ini telah membantu mereka menyelesaikan masalah keterlibatan pelajar dan juga menyelesaikan masalah pelajar yang tidak menonton video dalam kelas masing-masing. Video interaktif yang telah kami bina ini kami telah dibuka kepada umum. Ia sudah diletakkan dalam laman komuniti ED Puzzle di mana semua guru yang mempunyai akaun ED Puzzle boleh mengakses video interaktif ini secara global. Ini telah memudahkan guru-guru yang mempunyai masalah untuk membina bahan pengajaran PDPC mereka. Kami juga telah berkongsi hasil dapatan dan cara penggunaan integrasi YouTube dan ED Puzzle kepada unit fizik Kolej Matrikulasi Pahang dan juga kepada semua jabatan yang terdapat dalam Kolej Matrikulasi Pahang dalam mini Convention PLC 2022. Kami ahli kumpulan percaya strategi PLC sesi perkongsian guru yang telah kami jalankan ini mencapai objektif pembelajaran bermakna kerana kami telah menggunakan beberapa aplikasi untuk diintegrasikan dalam membina video interaktif kami, dan pelajar menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam pembelajaran mereka di mana keterlibatan ini perlu dalam pencapaian cemerlang pelajar. Aktiviti PLC yang telah kami jalankan ini mencapai 6 konsep pembelajaran bermakna dan telah meningkatkan amalan pedagogi digital para pesyarat yang terlibat. Sekian, terima kasih daripada kami, EduThinker, Kolej Matrikulasi Pahang.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6, iaitu IRIS. Kumpulan ini diketuai oleh Sharifah Nur Suhaila binti Said Mahmud dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Penggunaan Silk meningkatkan kemahiran melakar gambar rajah sinar dalam subtopik Thin Lenses. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami, kumpulan IRIS dari Kolej Matrikulasi Pahang akan berkongsikan PLC kami yang bertajuk Penggunaan Silk meningkatkan kemahiran melakar gambar rajah sinar dalam subtopik Thin Lenses. bensound.com. Berdasarkan laporan kerja calon kursus Fizik 2 SP 025 sesi 2019-2020 didapati hanya 7% pelajar sahaja dapat menjawab dengan tepat bagi soalan melakar gambar rajah sinar untuk Thin Lenses yang secara langsung memberi impak kepada peratusan pelajar yang mendapat markah penuh bagi soalan geometrical optik. bensound.com. SERP adalah intervensi dua bahan bantu mengajar iaitu simulasi yang dibangunkan oleh PBS Learning Media dan lembaran kerja yang disediakan oleh PPC. bensound.com. Pelaksanaan PDPC Kitaran 1 dilaksanakan melalui medium Google Meet selama 1 jam di mana PK2 selaku pensyarah pembimbing menayangkan video yang menerangkan kaedah melakar gambar rajah sinar. Setelah selesai tayangan video, pelajar diberikan ujian pra untuk menguji kemahiran melakar gambar rajah sinar. Bagi Kitaran 1, refleksi daripada PK2 menyatakan bahawa pelajar hanya menjawab soalan daripada pensyarah sahaja dan tiada soalan daripada pelajar. Ini menunjukkan kurangnya komunikasi dua hala. Justeru itu, kesan dapat dilihat pada markah ujian pra di mana kebanyakan pelajar mendapat markah 6 daripada 10 yang dikategorikan sebagai tahap sederhana. Pada paparan skrip contoh, dapat dilihat banyak pen merah yang menggambarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Berdasarkan refleksi dan pencapaian pelajar melalui ujian pra, penambahbaikan perlu berfokuskan kepada perlakuan pelajar. Melalui perbincangan IRIS bersama KO, maka tercetuslah idea untuk penggunaan silk dalam membantu pelajar meningkatkan kemahiran melakar gambar rajah sinar. bensound.com.
Cetusan idea penggunaan SERP dilaksanakan pada PDPC Kitaran 2. Pada permulaan PDPC, PK2 berkongsi pautan simulasi dan lembaran kerja. Di sini, wujudnya aktiviti hands-on di kalangan pelajar di mana mereka bermain dengan simulasi untuk melihat kedudukan imej yang dihasilkan melalui sinar tuju dan sinar bias. Kemudian, pelajar akan mentafsirkan apa yang mereka lihat dan faham melalui simulasi kepada lembaran kerja yang dibekalkan. Pada PDPC Kitaran 2, pelajar diberikan ujian pasca. Di sini, dapat dilihat ramai pelajar mendapat markah 9 daripada 10 yang dikategorikan sebagai tahap cemerlang. Berlaku peningkatan markah sekaligus peningkatan kemahiran melakar gambar rajah sinar. Satu tinjauan dilaksanakan bagi mendapatkan pendapat pelajar tentang penggunaan SERP. Dapatan tinjauan mendapati pelajar amat berminat menggunakan SERP semasa PDPC dijalankan. Pelajar juga menyatakan bahawa SERP dapat meningkatkan motivasi selain mahir dalam melakar gambar rajah sinar. bensound.com. Berdasarkan peningkatan markah purata dan tinjauan pendapat pelajar, intervensi SERP mampu menjadikan pembelajaran pelajar lebih bermakna sekaligus memberi impak kepada markah PSPM 2, kursus Fizik 2, SP 025.
Tanpa melengahkan masa, kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-7, iaitu April. Kumpulan ini diketuai oleh Hamimah binti Ibrahim dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk Flipped Classroom, Video PDP, Separable Variables, berbantu Edpuzzle. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan April dari Kolej Matrikulasi Selangor ingin membentangkan PLC kami yang bertajuk Flip Classroom Video PDP Separable Variables berbantu Edpuzzle. Apa itu Flip Classroom? Ringkasnya, Flip Classroom ialah satu konsep pedagogi yang menggantikan kuliah dalam kelas dengan peluang-peluang untuk meneroka dan mengkaji bahan-bahan yang di luar bilik darjah melalui klip video dan bacaan. Masa pengajaran satu hala berubah menjadi persekitaran pembelajaran bimbingan inquiry yang berpusatkan pelajar, di mana pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti seperti pembinaan pengetahuan, perbincangan kolaboratif dan penyelesaian masalah. Awalnya, pensyarah menyediakan satu video pembelajaran bertajuk Separable Variable. Melalui pemerhatian dan temu bual bersama pelajar di dalam kelas, pensyarah mendapati terdapat beberapa masalah terhadap video yang telah diberi kepada pelajar. Antaranya adalah video yang tidak menarik dan menyebabkan fokus PDP pelajar terganggu sehingga hasil pembelajaran tidak dapat dicapai. Objektif bagi PLC ini adalah yang pertama, meningkatkan amalan baik pensyarah dengan memberi fokus kepada penghasilan video PDP yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan tumpuan dan minat pelajar melalui pembelajaran kendiri bagi mencapai objektif pembelajaran yang lebih bermakna. Berdasarkan objektif tadi, maka fokus PLC kami adalah memastikan pembelajaran murid tercapai, membina budaya kolaboratif guru dan fokus kepada pemahaman dan pencapaian murid. Setelah mengenal pasti masalah, kami membentuk kumpulan yang terdiri daripada 3 orang pensyarah. Melalui perbincangan berkumpulan, kami memilih alat kolaboratif video kritik dan kelas S1K4T3 dan S3K2T1 menjadi pilihan sebagai kumpulan sasaran. Kami mengambil masa 3 bulan untuk melaksanakan dan menambah baik PLC kami. Cartagan pelaksanaan dan tarikh-tarikh kitaran adalah seperti yang tertera. Berikut adalah fokus pemerhatian kumpulan kami semasa melaksanakan video kritik, iaitu organisasi, bahasa, strategi, pengurusan masa, teknik penyoalan, penyampaian dan juga bahan bantu mengajar. Sepanjang PLC ini dijalankan, kami menggunakan pelbagai aplikasi sebagai medium berantara. Antaranya adalah aplikasi WhatsApp bagi menyampaikan maklumat kepada pelajar, penggunaan Microsoft Excel untuk menganalisis data, dan aplikasi OneNote untuk menghasilkan latar belakang dan persembahan yang lebih menarik, aplikasi Edpuzzle untuk menghasilkan video yang lebih interaktif, aplikasi YouTube untuk penghasilan video kita pertama, dan juga Google Workspace untuk penyediaan borang penilaian melalui Google Classroom. Ini adalah contoh tangkap layar video yang telah kami hasilkan sepanjang PLC dengan menggunakan alat kolaboratif video kritik. Bagi mencapai objektif PLC ini, maklum balas dari pelajar diperlukan. Data diperolehi dari praktikum S1K4T3 dan S2K3T1 melalui Google Classroom. Dapatan analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk setiap kategori dari kitar pertama sehingga kitar ketiga. Kami telah mengenal pasti fokus pemerhatian video kritik yang perlu ditambah baik berdasarkan kepada skor yang ditandakan. Ini adalah komen dari pengkritik bagi kitar pertama yang berjaya kami rekodkan. Aspek yang paling utama adalah tiada sebarang penglibatan daripada pelajar. PDP berjalan secara sehala. Dari aspek strategi, latar belakang yang membosankan dan kurang menarik.
Masa juga diperuntukkan terlalu lama. Lontaran suara yang agak monotonous dan bahan bantu mengajar yang tidak pelbagai. Maka dengan itu, kami bersepakat untuk membuat penambahbaikan bagi setiap aspek yang mempunyai kelemahan. Aplikasi Edpuzzle diintegrasikan dalam video supaya ada pendekatan PDP secara dua hala. Video juga dipendekkan, latar belakang yang membosankan ditukar kepada pelbagai warna menggunakan aplikasi OneNote, set induksi yang menarik untuk menarik perhatian dan juga intonasi suara dipelbagaikan. Untuk kitaran kedua, kesemua fokus sudah diperbaiki. Cuma pengkritik mencadangkan untuk menambah latihan pengukuhan supaya latihan tersebut boleh dibincangkan semasa di dalam kelas. Selepas penghasilan video kita ketiga, penambahbaikan juga boleh dilakukan dengan penggunaan pelbagai aplikasi lain untuk pengukuhan. Contohnya Quizizz, Kahoot, Quizwizard dan sebagainya. Hasil dari PLC ini kami kongsikan di dalam sesi wacana ilmu bersama pensyarah unit matematik. Perkongsian juga dilakukan melalui Google Classroom Mathematics Science SM025. Kami juga menyebar luas hasil PLC bersama pelajar matematik sains secara online. Daripada maklum balas yang diberi, dapatlah kami simpulkan bahawa alat kolaboratif video kritik sangat sesuai dengan aktiviti PLC. Objektif PLC tercapai dengan meningkatkan amalan baik dari aspek kualiti dalam penyampaian PDP pensyarah serta dapat meningkatkan tumpuan dan minat pelajar. Sekian saja dari kumpulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-8, Kimia 3F. Kumpulan ini diketuai oleh Fauzia binti Jafar dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Kaedah BPC, Penjelasan Takat Didik Alkana melalui Lesson Study. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Fatimah Zahara binti Tuan Ismail, mewakili ahli kumpulan saya yang lain iaitu Fauzia binti Jafar dan Nur Fadilah Zulkifli akan membentangkan laporan PLC kami bertajuk Kaedah BPC Penjelasan Takat Didik Alkana melalui Lesson Study. Berdasarkan pengalaman mengajar yang lalu dan berdasarkan pemerhatian tentang prestasi pelajar, kami memilih subtopik Boiling Points of Alkene daripada chapter 5 dari kursus kimia 2 SK025 kerana kami mendapati subtopik ini mengandungi perbincangan yang membentuk nota yang panjang dan sukar difahami. Maka kami rasa ada peluang untuk kami meringkaskan nota dalam bentuk carta alih, maka terlahirlah Boiling Point Chart atau BPC. Dan kami merasakan BPC ini akan menjadi asas untuk membantu pelajar memahami susunan takat didik alkohol dan karboksilik asid dalam kursus kimia ini. Berdasarkan laporan kerja jalin bagi kertas PSPM yang lalu, terdapat komen bahawa pelajar tidak menyatakan kata kunci yang betul dalam penjelasan. Kata kunci juga kadang-kadang tidak tersusun membayangkan bahawa pelajar tidak faham bagaimana jenis dan kekuatan daya dalam molekul boleh mempengaruhi takat didik sebahagian alkana. Dan corak soalan untuk takat didik alkana juga kurang digemari oleh pelajar kerana soalannya perlu dijawab dalam bentuk penjelasan. Oleh itu, objektif umum kami adalah supaya pelajar boleh menulis penjelasan takat didik sebahagian alkana dengan kata kunci yang betul, dan untuk khususnya agar pelajar boleh mengenal pasti faktor yang mempengaruhi takat didik sebahagian alkana. Seterusnya, pelajar boleh menyusun kata kunci untuk menjelaskan takat didik sebahagian alkana, dan akhirnya pelajar boleh menyusun sebahagian alkana mengikut kenaikan takat didik. Untuk strategi pelaksanaan, lesson study ini dijalankan sebanyak 2 kitaran. Yang pertama dijalankan secara atas talian dan untuk kitaran 2 dijalankan secara bersemuka. Kami telah berbincang untuk menghasilkan rancangan pengajaran untuk kitaran 1 di mana dalam rancangan pengajaran ini pelajar diperkenalkan dengan BPC, pelajar juga ditekankan dengan 3 kata kunci utama untuk membuat penjelasan takat didik alkana dan seterusnya menyusun sebahagian alkana mengikut kenaikan takat didik dengan betul. Dan ini adalah bentuk BPC untuk kitaran pertama di mana kami dah highlightkan faktor-faktor dan penjelasan kepada faktor-faktor tersebut. Ini adalah hasil jawapan pelajar untuk kitaran pertama. Maka berdasarkan analisis berdasarkan kata kunci mendapati bahawa ada kesilapan dalam pengiraan atom karbon dan ada kesilapan dalam penentuan faktor kenaikan takat didik. Dan untuk kata kunci ketiga, ada pelajar yang tidak menyatakan perbandingan kekuatan daya van der Waals dan akhirnya berlakulah kesilapan susunan sebahagian mengikut kenaikan takat didik. Berikut adalah analisis jawapan pelajar untuk kitaran 1. Didapati bahawa ramai pelajar yang tidak menyatakan kekuatan van der Waals dalam pernyataan ataupun penjelasan. So, ini adalah refleksi kitaran 1 daripada ahli kumpulan dan pakar rujuk. Okay. Di antaranya terdapat pelajar yang mempunyai masalah untuk melukis struktur sebahagian alkana dengan betul, oleh itu tidak dapat mengira bilangan karbon dengan betul.
Pakar rujuk mencadangkan supaya aktiviti kumpulan diwujudkan untuk meningkatkan perlibatan aktif pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan terdapat juga pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris menyebabkan penggunaan kosakata, pembinaan ayat yang kurang tepat. Berdasarkan refleksi ini, maka kami telah membuat rencana pengajaran untuk kitaran 2 mengambil kira komen-komen yang telah didapati daripada refleksi tadi. Maka apa yang berlaku adalah kami telah meringkaskan BPC, body point chart, dan menambah template ayat untuk membantu pelajar yang lemah dalam penulisan bahasa Inggeris. Di samping itu, kami telah tambah aktiviti berkumpulan dan sesi PDP ini dijalankan secara bersemuka. Itu adalah antara penambahbaikan yang telah dibuat dalam kitaran 2. Dan hasilnya kita akan dapati ini adalah contoh jawapan pelajar untuk kitaran 2. Dan jika dilihat perbandingan analisis jawapan pelajar untuk kitaran 1 dan kitaran 2, didapati bahawa terdapat peningkatan dalam penulisan kata kunci bagi penjelasan takat didik Al-Kana. Terdapat sedikit penurunan dalam susunan sebatian disebabkan kesilapan menulis simbol. Okey, dan ini adalah refleksi kitaran 2 daripada ahli kumpulan dan pakar rujuk menunjukkan bahawa terdapat peningkatan penguasaan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi takat didik. Didapati pelajar terlibat secara aktif dalam sesi PDP dan didapati BPC dalam barangan kerja dapat membantu pelajar untuk membuat penjelasan dengan lebih baik. Secara kesimpulannya, lesen study yang menggunakan BPC membantu pelajar dalam membuat penjelasan takat didik sebatian Al-Kana. Penggunaan template penjelasan takat didik yang dibina dalam BPC juga membantu pelajar memilih kosakata yang betul semasa membina ayat penjelasan. Dan kaedah BPC ini memberi keyakinan yang tinggi kepada pensyarah dalam melaksanakan pengajaran. Seterusnya boleh diaplikasikan dalam topik lain seperti penjelasan takat didik sebatian alkohol dan asid karboksilik. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.